السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Kita sampai kepada hadis yang ke-22 dan insyaAllah kita akan sama-sama membaca syarah yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jaradani radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang ke-22, an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytu as-salawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Imam Nawawi berkata, wa ma'na harramtul haram ay ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Dari terjemahannya daripada Sayyidina Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, Apakah pendapat kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku hanya menunaikan solat fardu sahaja dan sekiranya aku hanya berpuasa Ramadan dan aku melaksanakan perkara-perkara yang halal dan aku menjauhi perkara-perkara yang haram dan aku tidak menambah sesuatu amalan yang lain atas 4 perkara tersebut, adakah aku akan masuk ke dalam syurga? Maka Nabi SAW menjawab, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Nawawi mensyarahkan makna daku berkata haramtul haram ialah daku menjauhi perkara haram, dan makna ahlaltul halal makna daku melakukannya dengan beriktikad perkara tersebut ialah perkara yang halal. Jadi kita masuk kepada syarah. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa perawi, iaitu Abi Abdillah, setengah ulama berkata dia dipanggil juga dengan Abi Abdul Rahman, setengah berkata dia dipanggil dengan Abi Muhammad. Nama sahabat tersebut ialah Jabir dan bapanya ialah Abdullah Al-Ansari, mereka daripada golongan Al-Khazraj radhiyallahu anhuma, dan adalah kedua-duanya, maksud Jabir dan bapanya Abdullah, daripada pembesar-pembesar sahabat. Dan bapanya, maksudnya Jabir, dia tadi semasa Nabi SAW dibangkitkan, tak kala umur Nabi SAW 40, dia berumur 3 tahun, maksudnya dia baru dilahirkan 3 tahun. Dan semasa Nabi SAW meninggal dunia, dia berumur 26 tahun, Jabir ibn Abdillah. Jadi sekarang penulis membawa cerita tentang bapanya. Bapanya itu Abdullah meninggal dunia syahid di dalam perang Uhud. Maka Nabi SAW semasa setelah bapaknya tadi syahid, maka Nabi SAW berkata kepada anaknya Jabir, wahai anakku. Maksudnya Nabi memanggil Sayyidina Jabir itu sebagai wahai anakku, tidakkah hendak kamu ingin aku memberitahu kamu satu berita gembira, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan bapa kamu dan berkata kepada bapa kamu, mintalah apa-apa saja yang kamu hendaki. Maka bapanya berkata,
Aku bercita-cita, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai penciptaku, agar kamu mengembalikan rohku dan mengembalikan daku semula kepada dunia, sehingga daku dapat dibunuh mati syahid sekali lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, aku telah menetapkan di dalam takdirku bahawa sesungguhnya mereka tidak akan kembali lagi ke dunia. Itu berita gembira lah tentang syahidnya bapanya. Dan bapanya tadi mempunyai hutang. Dan dalam salah peninggalan hartanya, bapa dia meninggalkan satu kebun. Maka Jabir pun membayar kepada orang yang memberi hutang tadi ke semua buah-buahan tersebut, tetapi mereka tidak menerimanya. Dan mereka juga tidak meredai untuk ditangguhkan bayaran. Dan hasil buah-buahan kebun tersebut tidak cukup untuk membayar hutang yang bapanya tinggalkan tadi. Maka Sayyidina Jabir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar dipotong buah-buah tersebut. Kemudian Nabi menjadikan setiap jenis buah-buah tadi di atas satu tempat yang berasingan. Kemudian Nabi SAW berpusing pada buah-buahan tersebut. Akhir sekali Nabi memerintahkan agar ditimbang buah-buah tadi untuk dibayar hutang. Maka dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebuah tadi cukup untuk membayar semua hutang-hutang tersebut, bahkan lebih lagi, begitu banyak gantang lagi. Dan dalam satu riwayat lain mengatakan bahawa masih lagi tinggal berlebihan sama dengan bilangan hasil yang biasa mereka kutip pada setiap tahun tersebut. Dan dinyatakan bahawa orang yang meminta hutang tersebut dari kalangan Yahudi. Dan Nabi SAW memohon istighfar kepada Jabir radhiyallahu anhu pada satu malam sebanyak 27 kali. Kerana Jabir tadi berusaha untuk membayar hutang bapanya. Maka Nabi SAW bersabda, Ya Jabiru, qadaita dayna abik, ghafarallahu laka. Wahai Jabir, sesungguhnya engkau telah membayar hutang bapaku, maka sesungguhnya moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kamu. Jadi Nabi ulang ayat tadi itu sebanyak 27 kali. Dan Sayyidina Jabir bin Abdullah ditimpa dengan penyakit buta di akhirnya, dan dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 78 Hijrah, dan setengah riwayat mengatakan 73, pada ketika berumur 94 tahun. Dan menjadi imam kepada jenazah ini ialah Aban ibn Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Jabir ialah salah seorang daripada penghafal hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Maksud diriwayatkan daripadanya 1,540 hadis. Antara hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir ialah hadis yang sedang kita baca ni. Dan jadi kita kembali semula kepada hadis. Maksudnya dalam hadis ini ada satu orang lelaki bertanya kepada Rasulullah tentang soalan tersebut. Jadi siapakah lelaki tadi yang bertanya tadi? Nama lelaki yang bertanya tadi ialah An-Nu'man ibn Qawqal. Jadi Qawqal ni ialah gelaran kepada bapanya. Jadi nama bapanya sebenar ialah Al-Malik Al-Khazraji. Jadi mereka daripada kabilah Al-Khazraj. Jadi An-Nu'man ibn Qawqal yang bertanya soalan ni, dia ialah salah seorang sahabat Nabi SAW yang menghadiri perang Badar. Dan dia tadi meninggal dunia syahid di dalam perang Uhud radhiyallahu anhu. Dan dia yang berkata, maksudnya diriwayatkan daripada An-Nu'man ibn Qawqal di dalam perang Uhud tadi, dia berkata, aku bersumpah dengan nama kamu wahai Allah Subhanahu wa taala, melainkan tidak akan tenggelam matahari pada hari ini, melainkan aku akan memijak dengan kakiku yang tempang ini kehijauan syurgamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nu'man tadi zanna billahi azza wa jalla khairan. Dia bersangka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan yang baik. Maka dia mendapati Allah Subhanahu wa taala pada tempat sangkaannya. Maka Nabi berkata, sesungguhnya aku telah melihatnya berjalan di taman syurga yang berwarna hijau, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya tempang. Maksudnya dia salah seorang sahabat yang tempang semasa dia tadi di dunia. Jadi sahabat ni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku dengan ilmu yang kamu ketahui dan apa yang kamu yakini daripada keadaanku. Sekiranya aku tadi solat 5 waktu. Ni
persoalan ni lah. Dan sekiranya aku berpuasa bulan Ramadan dan aku menghalalkan segala perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram dan aku tak menambah ketaatan yang lain. Jadi dalam syarah dinyatakan mengapa tidak disebutkan zakat, mengapa tidak disebutkan ibadat haji. Maka setengah ulama berkata kerana haji dan zakat masih belum difardukan pada ketika itu. Ataupun kerana kedua-dua ibadat tersebut tidak dituntut ke atas orang yang bertanya kerana tidak mempunyai nisab dan tidak mempunyai kemampuan. Jadi dia kata sekiranya aku mengamalkan perkara yang aku nyatakan tadi, adkhulul jannah, adakah hendaku akan masuk ke dalam syurga? Maka Nabi SAW bersabda, ya, kamu akan masuk ke dalam syurga. Jadi yang dimaksudkan dengan masuk ke dalam syurga tadi, sebagaimana dinyatakan dalam syarah, ay min ghairi sabqi azabin, tanpa didahului dengan azab. Jadi dia kata itulah maksud dia tadi. Maksud dia, sahabat tadi tanya, wahai Rasulullah, sekiranya aku amalkan perkara yang aku nyatakan tadi, adakah aku akan diselamatkan daripada azab? Dan aku dikurniakan dengan masuk dalam syurga tanpa melalui, waliyazbillah, melalui neraka tersebut. Jadi kenapa soalan tadi ditafsirkan dengan sedemikian? Kerana dalam syarah dinyatakan bahawa dengan semata-mata seseorang tadi beriman, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dengan Allah dan Rasul, dia telah diyakini pasti akan masuk ke dalam syurga. Dan sekiranya dia tadi terselamat semasa di dunia daripada maksiat, seperti kanak-kanak, seperti orang gila, yang gila semenjak daripada balik, ataupun orang yang bertaubat dengan taubat yang sahih, ataupun orang yang telah diberi taufik, tidak pernah melakukan apa-apa maksiat, maka mereka tidak akan langsung masuk ke dalam neraka. Tetapi mereka tetap akan melintas di atas neraka tersebut. Kerana neraka tadi, kerana mereka akan melintas di atas sirat, dan sirat tadi berada di atas belakang neraka Jahannam. Itu keadaan yang pertama. Tetapi sekiranya orang tadi melakukan dosa besar dan dia meninggal dunia tanpa bertaubat, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya Allah ingin, Allah akan mengampunkannya, maka dia tidak akan juga masuk ke dalam neraka langsung, sama seperti orang yang pertama. Dan sekiranya Allah kendaki, Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala akan mengeluarkannya daripada neraka dan memasukkannya ke dalam syurga. Dan tidak akan berkekalan di dalam neraka satu orang pun dari kalangan mana-mana orang beriman, walaupun dia tadi melakukan semua maksiat. Sebagaimana tidak akan masuk ke dalam syurga Allah mana-mana manusia mati dalam keadaan kafir. Bahkan dia akan kekal masuk ke dalam neraka walaupun dia beramal dengan semua amalan-amalan yang baik. Hadza mazhabu ahli al-haq. Ini ialah mazhab mereka yang berada di atas jalan yang benar. Kemudian ada timbul beberapa persoalan. Sebagaimana telah sabit ada beberapa dalam hadis-hadis yang sahih. Sesungguhnya sebahagian daripada dosa-dosa besar menghalang seseorang daripada masuk ke dalam syurga. Seperti orang yang memutuskan silaturahim, seperti orang yang sombong dan takabur. Jadi bukan maksud menghalang sehingga menyebabkan orang tadi kekal di dalam neraka. Tapi maksud menghalang itu, menghalang daripada masuk syurga bersama-sama dengan orang yang as-sabiqin, orang yang awal masuk ke dalam syurga. Ataupun hadis tadi difahami bagi orang yang menghalalkan perkara tersebut. Maksudnya siapa yang menghalalkan, memuluskan silaturahim, orang yang menghalalkan sombong dan takabur, maka pada ketika itu dia akan terkeluar daripada agama Islam, dan pada ketika itu benarlah dosa tersebut menghalangnya daripada masuk neraka selama-lamanya. Kemudian penulis mendatangkan satu lagi persoalan. Maksudnya daripada hadis yang kita baca ni, difahami bahawa sesungguhnya amalan yang soleh tadi ialah sebab kepada seseorang tadi masuk ke dalam syurga. Tetapi telah sabit daripada Rasulullah SAW, Nabi berkata, tidak akan masuk seseorang pun ke dalam syurga dengan amalannya. Lalu sahabat bertanya, kamu juga ke, wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW menjawab, ya, termasuk daku juga. Dan daku hanya masuk ke dalam syurga disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala meliputiku dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Jadi bagaimana cara kita nak memahami dua hadis ni? Maksudnya hadis yang sedang kita baca menunjukkan kepada amalan tadi akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga. Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata, tidak akan memasukkan seseorang ke dalam syurga dengan amalannya. Maka dia jawab bahawa sesungguhnya amalan yang menjadi sebab kepada masuknya seseorang ke dalam syurga
ialah amalan yang diterima di sisi Allah. Maksud kita maklum, kita buat amalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi, manakah amalan yang diterima? Jadi, sekiranya ada satu amalan yang diterima di sisi Allah, maka sesungguhnya amalan itulah yang akan menyebabkan seseorang tadi masuk ke dalam syurga. Jadi, penulis kata, wala syakka annal qabula rahmatun minallah. Maka tidak syak lagi, penerimaan amalan kita yang amat lemah, yang amat kurang, yang amat tidak sempurna tadi, semata-mata penerimaan tu ialah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal amru ila anna ad-dukhula lam yaqa' illa bi rahmatihi ta'ala. Maka kesimpulan ni ialah seseorang tadi akhir sekali tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang dalam satu kisah sebahagian daripada ahli ibadat dari kalangan Bani Israel. Maksudnya ini nyatakan dalam syarah ni. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam satu pulau dan tiada seorang pun mengetahui kewujudannya dalam pulau tersebut. Dan dia tadi, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kepada satu pokok delima yang dia makan daripada pokok tersebut, dan Allah Taala keluarkan satu mata air untuk dia minum. Maka dia kekal dalam keadaan beribadat tersebut selama 500 tahun. Kemudian dia memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar mencabut nyawanya semasa dia sedang sujud menghadap Allah. Lalu Allah Ta'ala menunaikan hajatnya. Maka Nabi SAW memberitahu bahawa orang tersebut dibawa pada hari kiamat. Maka Allah berkata kepada orang tadi, bawalah dia ke dalam syurga dengan semata-mata rahmatku. Maka orang tadi berkata, wahai Allah, bahkan bawalah dengan amalanku. Maka Allah berkata, cuba kamu kirakan amalannya tadi dan bandingkannya. Adakah amalan dia tadi mampu untuk mensyukuri nikmatku satu saja, iaitu nikmat pemandangan? Maka dikira nikmat pemandangan yang dia pakai dengan ibadat yang dia buat, maka ibadat tadi tidak mampu untuk membayar nikmat memandang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka akhir sekali, wahai Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, akhirnya dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala masa setelah dia menyedari bahawa ibadatnya selama 500 tahun tadi tak mampu untuk membayar nikmat mensyukuri mata, maka akhirnya dia berkata, ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, adkhilnil jannata bi rahmatika, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan semata-mata rahmatmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepada malaikat, bawalah orang tersebut kepada syurga dengan semata-mata rahmatku. Kemudian dalam syarah dinyatakan bahawa ketahuilah, maksudnya penulis berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga sudah pun wujud sekarang. Allah Subhanahu wa taala menciptanya daripada batu-batu, daripada emas dan perak, dan pasirnya daripada mutiara dan yakut, dan batu delima, dan tanahnya daripada za'faran. Tiada di dalam syurga tadi waktu siang kan, ataupun waktu malam. Bahkan syurga tadi adalah tempat cahaya yang terang benderang selama-lamanya. Jadi ahli syurga tadi tidak mengetahui siang dan malam kan di dunia tadi, melainkan apabila Allah Ta'ala tadi menutupkan tirai di syurga tadi. Dan mereka mengetahui waktu semayang apabila mereka tadi mendengar bunyi tahlil dan bunyi takbir. Dan mereka mengetahui hari Jumaat apabila mereka menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengetahui bulan tadi telah sempurna dengan hadiah-hadiah yang didatangkan kepada mereka. Malaikat membawa hadiah tersebut daripada Allah pada setiap awal bulan. Dan mereka mengetahui masuknya cukupnya setahun apabila malaikat berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjemput kamu kepada makanan, maka sesungguhnya makanan tadi adalah hari raya kepada kamu, daripada 1 tahun kepada 1 tahun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta syurga tersebut, Allah berkata kepada syurga, berkatalah wahai syurga. Maka syurga berkata, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, amat beruntunglah sesiapa yang kamu menjadi tempat tinggalnya. Kemudian diriwayatkan bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki, dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya seorang lelaki, maksudnya ahli syurga tadi, diberikan dengan kekuatan 100 orang lelaki, yang seperti mana kita fahami di dunia ni, daripada segi kemampuan untuk makan, minum, jima' dan syahwat. Dan apabila sebahagian daripada orang Yahudi mendengar perkara tersebut, maka dia tadi seolah-olah ingin memperolok-olokkan perkataan Nabi SAW. Lalu mereka berkata, sesungguhnya manusia yang makan
dan minum, maka dia tadi perlu untuk mengqada hajat. Maka Nabi SAW berkata, hajat mereka ialah peluh yang keluar dan mempunyai bau seperti bau kasturi. Kerana sesungguhnya dalam syurga tadi tiada kekotoran najis di dalamnya, sehingga kan ahli syurga tadi tidak tidak berhingus kan, dan tidak meludah kan, dan nyatakan bahawa sesungguhnya satu orang lelaki dari kalangan ahli syurga tadi akan berpeluk, maksudnya berseronok dengan seorang bidadari selama 70 tahun, dan dia tidak berasa jemu dengan bidadari tersebut, dan bidadari itu juga tidak berjemu, sentiasa bersama-sama dengannya. Dan setiap kali dia datang kepada bidadari tersebut, dia akan mendapati bidadari tadi masih lagi dara, dan dia tidak akan bersetubuh dengan bidadari tersebut dengan kekuatan 70 orang lelaki, dan tiada berlaku antara kedua dunia air mani, tidak daripada lelaki dan tidak daripada perempuan. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya serendah-rendah ahli syurga ialah orang yang diberikan seluas dunia dan sekali ganda lagi daripada dunia yang ada sekarang ni. Dan setengah riwayat mengatakan bahawa diberikan 10 kali ganda bersama-sama dengan syurga yang ada sekarang. Dan setengah mereka berkata, dan pada setiap kerajaannya tadi terdapat 1000 bidadari yang Allah kurniakan kepadanya. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya dalam syurga tadi terdapat bilik-bilik daripada pelbagai bentuk mutiara yang dapat dilihat luarnya daripada dalamnya, dan dapat dilihat dalamnya daripada luarnya. Dan di dalamnya ada nikmat-nikmat dan kelazatan, kegembiraan yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengari, dan tidak pernah terlintas di atas hati manusia. Maka ditanya, wahai Rasulullah SAW, bilik-bilik ini akan dikurniakan kepada siapakah wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW berkata, liman afsyas salam, kepada orang yang selalu menyebarkan ucapan Assalamualaikum, dan orang yang selalu memberi manusia makan, dan orang yang kekal berpuasa, dan orang yang menunaikan sembahyang pada waktu malam tak kala manusia sedang tidur. Maka ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang mampu untuk melaksanakan perkara tersebut? Maka Nabi SAW berkata, umatku mampu untuk melakukan perkara tersebut. Siapa yang bertemu dengan saudaranya, lalu dia memberi salam, ataupun dia menjawab salam, maka sesungguhnya dia tadi telah menyebarkan salam, menyebarkan kesejahteraan kepada manusia. Siapa yang memberi makan kepada keluarganya dan ahli keluarganya, dan sehingga mereka tadi kenyang, maka sesungguhnya dia telah memberi manusia makan. Jadi maksudnya bukan jadi memberi makan kepada ahli keluarga tadi sendiri ialah satu ibadat. Dan siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan 30 hari, kemudian dia berpuasa pada setiap bulan banyak 3 hari saja, maka sesungguhnya dia tadi seolah-olah berkekalan berpuasa sepanjang tahun. Dan siapa yang menunaikan solat isyak dan kemudian menunaikan solat subuh di dalam jemaah, maka seolah-olah dia tadi telah semayang pada keseluruhan malam ni dalam keadaan manusia tadi sedang tidur. Dan dimaksudkan manusia yang tidur tadi ialah Yahudi, Nasrani dan Majusi. Imam Qurtubi radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mentaati Allah dan melawan hawa nafsunya, maka syurga ialah tempat tinggal yang kekal. Siapa yang berterusan menderhakai Allah dan mengikut hawa nafsunya dan syaitan, nescaya neraka tempat yang lebih utama baginya. Dan Imam Yahya ibn Mu'az radhiyallahu anhu berkata, meninggalkan dunia ialah amat susah ke atas diri manusia, tetapi tidak mendapat nikmat syurga lebih teruk kesannya, maksudnya lebih menyebabkan manusia tadi menyesal. Kemudian Syekh Yahya bin Mu'az berkata, meninggalkan dunia ialah mas kahwin untuk seseorang tadi dikurniakan dengan akhirat. Dan seseorang yang bertungkus lumus mencari dunia, dia akan ditimpa dengan kehinaan pada dirinya. Dan pada seseorang tadi menuntut akhirat, akan dikurniakan dengan keagungan pada dirinya. Alangkah hairannya terhadap orang yang memilih kehinaan dalam mencari sesuatu yang akan binasa, maksudnya dunia, dan dia tadi meninggalkan keagungan pada mencari sesuatu yang kekal abadi. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang memohon daripada Allah sebanyak 3 kali, memohon agar dia masuk ke dalam syurga, maka syurga akan berkata, wahai Allah, masukkanlah dia dalam syurga. Dan siapa meminta lindung daripada api neraka 3 kali, maka api neraka akan berkata, wahai Allah, selamatkanlah orang tersebut daripadaku.
Maksud kita ada buat doa yang kita amalkan selepas sembahyang. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Jadi kita boleh baca itu sebanyak 3 kali. Dalam hadis juga diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkata, cubalah kamu tengok wahai malaikat-malaikatku di dalam senarai-senarai hamba-ku, siapa yang kamu melihat mereka meminta syurga daripadaku, maka kamu masukkanlah mereka ke dalam syurga. Dan siapa meminta lindung denganku daripada api neraka, maka kamu jauhkanlah mereka daripada api neraka tersebut. Jadi sampai situ habislah syarahan kepada hadis tadi, dinyatakan oleh syarih. Kemudian akhir sekali penulis syarah menutup dengan memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara kita daripada api neraka, tempat kehinaan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga, tempat keredaan. Bijahi nabiyina Muhammadin sayyidi waladi adnan, dengan keagungan dan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai penutupnya, penulis berkata, sesungguhnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni adalah salah satu hadis yang amat agung yang menjadi paksi ke dalam agama Islam. Dan sesungguhnya kerana perbuatan manusia tadi, sama ada perbuatan tadi dilaksanakan oleh hati ataupun dilaksanakan oleh anggota badan yang zahir. Dan kedua-duanya sama ada diizinkan di dalam agama Islam ataupun dilarang di dalam agama Islam. Dan apabila seseorang tadi melakukan perkara yang halal dan menjauhi perkara yang haram, maka sesungguhnya dia seolah-olah telah melakukan kesemua tugasan agama. Maksudnya kita ada ibadat zahir dan ibadat batin. Ada ibadat zahir yang dituntut, ada ibadat batin yang dituntut. Ada perkara batin yang dilarang dan ada perkara zahir yang dilarang. Sekiranya 4 perkara tadi dapat difokuskan, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesemua tugasan-tugasan di dalam agama. Wa dakhala jannata amina, dan dia tadi masuk ke dalam syurga dengan keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itulah syarahan kepada hadis 22 yang dinyatakan oleh Imam Nawawi daripada Imam Muhammad bin Abdullah Dardani dalam kitabnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara umat Islam agar dapat menunaikan salat dan menyempurnakan salat dan mendirikan salat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga Allah Taala memelihara anak-anak, pemuda-pemudi di zaman ini agar, dan kita semua agar dapat mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Di segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfaz shaykhana murshidana qurrata a'yun wa sadana sayyid Salahuddin Hasanin Husaini. اللهم ارزقنا صحة وعافية والسلامة والمعافاة الدائمة. اللهم ارزقنا جميعا أنوارهم مدده وعلوم السعادة ما هو ظاهرا باطنا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ذنوبي ولوالدي ذنوبنا ولوالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.